Ini adalah soalan kuantitatif 1. Jadual menunjukkan data indeks harga dan keluaran dalam negeri kasar KDNK nominal. Ingat, nominal ini dia adalah ikut harga semasa. Okey, bagi sebuah negara. Kita cuba tengok maklumat yang dipekalkan dekat sini. Dia ada tahun 2015 hingga tahun 2017. Kita ada indeks harga dan indeks harga ini sebenarnya juga dikenali sebagai indeks harga pengguna lah, di mana kita biasa guna IHP punya. Okey, dan kemudian kita ada KDNK nominal RM juta. Ingat, ini adalah RM juta. Bagi indeks memang tak ada unit ukuran. Okey, memang macam itu saja. Tak ada RM ke semua tak ada. Okey, itu adalah berkaitan dengan indeks. Okey, kita cuba tengok soalan dia. A. Berdasarkan jadual di atas, hitung kadar inflasi pada tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi sekarang dia nak rumus kadar inflasi. Jadi sekarang ni saya tanya, apakah rumus bagi kadar inflasi? Indeks harga pengguna Hmm. semasa tolak indeks harga tahun sebelum bagi Hmm. indeks harga tahun sebelum darab 100%. Okay, thank you. Yes, itulah rumusnya. Okay, pastikan anda tunjukkan rumus dan cuba tengok T itu adalah tahun semasa, tahun sebelum itu adalah T tolak 1. Okay, pastikan anda guna rumus yang ini adalah rumus yang terkini. Okay, kita kena tunjuk satu pengiraan. Okay, soalan ini dia minta kita cari untuk tahun 2016 dan 17 kan? Katakan sekarang saya nak tunjuk tahun 2016. IHP saya 120. Ini tahun semasa. Berbanding dengan tahun sebelum yang ini. Okey. Sebelum itu adalah tahun 2015 iaitu 110. Jadi saya akan guna 120 tolak 110 bahagi dengan 110. Okey, sila beritahu saya jawapan anda sama dengan berapa? 9.09%. Okay, thank you. Yes, itulah jawapan dia. Okay, rumus pengiraan kita hanya perlu tunjuk satu kali saja. Jawapan yang lain kita masukkan ke dalam jadual. Okay, jadi sekarang kita akan sediakan jadual dia. Okay, kita ada tahun, kita ada kadar inflasi dan yang ini adalah tahun 2016, yang ini adalah tahun 2017. Bagi tahun 2016, tadi kita sudah kira, kita masukkan saja 9.09%. Apakah jawapan untuk tahun 2017? 8.33%. Yes, itu jawapan bagi kadar inflasi tahun 2017. Okey, jadi ini soalan senang sahaja. Memang kita pernah belajar dalam bab 1 punya. Hanya cari kadar inflasi. Okey, kita sambung dengan soalan A, 2 Roman. Dia nak anda cari indeks nilai wang. Jadi sekarang, indeks nilai wang. Okey, rumus dia adalah sedemikian. Indeks nilai wang saya tulis INW ya. Kita sebenarnya boleh guna indeks harga pengguna, tahun asas, ingat kosongnya, kosong itu merujuk tahun asas, bahagi dengan IHP, tahun semasa ataupun anda nak tulis T pun boleh, kemudian darab dengan 100. Yang ini tak ada peratusan. Kenapa? Sebab sekarang kita tengah cari indeks. Kalau indeks memang kita darab dengan 100 sahaja. Okey, untuk maklumat pelajar, berkaitan dengan indeks harga pengguna tahun asas ini, dia memang sentiasa sama dengan 100 punya. Kecuali dia ada beritahu bahawa bagi tahun tertentu, okey, kalau dia kata IHP tahun asas ikut tahun tertentu, barulah kita ambil maklumat tahun tertentu. Macam sekarang soalan dia memang tak tekan pun.
dia tak bagi tahu bahawa indeks harga tahun asas itu ikut tahun apa kan. Jadi kita akan anggap IHP tahun asas ini dia akan sama dengan 100. Okey, dan soalan ini dia minta anda hitung indeks nilai wang bagi tahun 2016 dengan 17 kan. Bermaksud sekarang, katakan yang ini adalah untuk tahun 2016. IHP tahun semasa itu saya akan gantikan IHP bagi tahun 2016. Jadi sekarang anda cuba fikirkan pengkiraan dia, nanti saya tanya. 100 bagi 120 darab 100. Dapat 83.33. 83. 33. Okay, thank you. Yes, itu adalah indeks nilai wang bagi tahun 2016. Dan untuk maklumat anda, indeks, ingatlah kita dengar cerita pasal indeks, memang tak ada apa-apa unit ukuran. Memang 83.33, itulah jawapan dia. Macam tadi, kalau kita sebut pasal kadar, kadar itu peratusan. That's why kita ada letak peratusan dekat sini. Indeks tak ada, ingat ya. Okey, jadi juga sama, kita kena sediakan jadual. Okey, bagi tahun 2016 tadi kita sudah cari 83.33. Bagaimana pula bagi indeks nilai wang tahun 2017? 76.92. Okey, good. Itulah jawapan dia. Juga ingat, kalau nak cari indeks nilai wang ini, ingat tahun asas dia itu kita ganti dengan 100. Okey, itulah jawapan dia untuk A2 Roman. Okey, kita sambung soalan B pula. 1 Roman. Hitung KDNK benar dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey, anda cuba tengok dia nak KDNK benar. Jadual yang asal dia ada yang ini, KDNK nominal. Ada nominal, nak cari benar. Adakah anda masih ingat rumus bihun itu yang kita pernah bincang dalam bab 2 punya? Okey, jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus? Ini B1 Romannya. Apakah rumus bagi KDNK benar? IHP tahun asas bahagi dengan IHP tahun semasa darab KDNK nominal. Yes, good. Thank you. Okey, kenapa saya kata rumus bihun? Okey, tengok semula. Kan saya kata ini B kan? I-H-O-N. B-I-H-O-N. Bihun. Kan saya cakap macam tu kan? Jadi sekarang anda tengok semula rumus ini. Okey, rumus ini memang anda pernah belajar bab 2 punya. Jadi sekarang kita cuba gantikan. Okey, lagi satu perkara yang saya nak ingatkan. Disebabkan sini KDNK kan? Belakang sini pun kena sama, kena KDNK. Okey, IHP tahun asas juga sama. Okey, anda kena ambil yang tahun asas punya macam tadi. Kan saya kata tahun asas itu 100 kan? Jadi anda pun gantikan 100. Bahagi IHP tahun semasa. Katakan sekarang saya nak cari untuk tahun 2015. 2015 punya IHP 110. KDNK nominal 750. Jadi dekat sini dia akan jadi yang ini 110 darab dengan 750. Sebab yang ini adalah tahun 2015. Cuba kirakan. Sila beritahu saya jawapan dia adalah berapa? 681.82. 82. Okey, kalau anda bagi jawapan yang macam ini kurang tepat, apa sudah hilang? Tengok semula jadual anda. Ada tengok sini. Juta. RM juta. Yes. Pastikan anda ada tulis RM juta. Ini sangat penting. Okey. Jadi itu adalah rumus pengiraan dan jawapan. Yang ini hanya tahun 2015 sahaja. Dan soalan dia minta hingga tahun 2017. Bermaksud anda juga kena sediakan jadual. Okey, Miss buat besar sikit ya.
Ni tahun, ini KDNK benar. Okey, tahun 2015, 16 dan tahun 2017. Tadi yang apa tahun 2015 punya 681.82. Okey, kan ada RM juta dekat sini kan? Kalau dalam jadual itu anda tak nak tulis banyak kali, terus buat kurungan dekat sini. RM juta. Okey, jadi sekarang yang seterusnya. Sila beritahu saya KDNK benar bagi tahun 2016 dan 17. 708.33 juta. Okey. Bagi tahun yang seterusnya, 723.07. poin berapa? 07. 07, kurang tepat. 08. Yes, itulah dia. Jadi pastikan anda gunakannya. Jadi betul lah jawapan untuk KDNK benar. Kita tunjuk untuk ketiga-tiga tahun ini. Okey, jadi selesai perbincangan untuk B1 Roman. Dan sekarang kita sambung B2 Roman. Hitung kadar pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2016 dan 17. Kadar pertumbuhan ekonomi. Anda juga pernah belajar dalam bab 1 punya. Jadi apakah rumus dia? KDNK benar tahun semasa tolak KDNK benar tahun sebelum bahagi KDNK benar tahun sebelum darab 100. Darab apa? 100%. Yes, pastikan ada peratusannya. Thank you. Jadi sekarang anda cuba tengok. Maklumat yang anda guna dekat sini ada nampak KDNK benar. Ada perkataan benar punya. Bermaksud anda tak boleh pakai yang tata KDNK nominal ini. Sebab rumus dia kita sudah tahu kita kena tunjuk KDNK benar. Kan soalan yang sebelumnya kita sudah cari KDNK benar kan? Dengan reti kata lain, anda kena pilih tata yang kita telah tunjukkan tadi itu. Yang ketiga-tiga ini. Jadi sekarang soalan dia minta anda cari untuk tahun 2016 dan 17. Katakan sekarang saya nak cari tahun 2016 punya. Okey, jadi ini ya tahun 2016 saya tunjukkan yang ini. Okey, KDNK benar tahun semasa 708.33. Tolak yang ini 681.82. Okey, dan jangan lupa darab dengan 100%. Okey, berapakah jawapan kadar pertumbuhan ekonomi anda? 3.89%. Yes, 3.89%. Ingat untuk jawapan ekonomi sentiasa kena ada dua tempat perpuluhan. Okey, soalan dia minta kita cari untuk 2 tahun kan? Jadi seperti biasa kita pun sediakan jadual ada tahun. Yang ini kadar pertumbuhan ekonomi. Okey. Kita ada tahun 2016 dan tahun 2017. Yang 16 punya kita tahu 3.89%. Bagaimana pula jawapan bagi tahun 2017? 2.08%. Yes, good. Thank you. Ya, itulah jawapan dia. Okey, jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan B2 Roman. Okey, dua ini settle lah A dengan B. Sekarang kita tengok C. Nyatakan hubungan antara kadar pertumbuhan ekonomi dan kadar inflasi bagi tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi anda cuba tengok yang ini. Berkaitan dengan kadar pertumbuhan ekonomi, anda sudah cari dekat sini. Berkaitan dengan kadar inflasi, anda sudah cari dekat sini. Bermaksud sekarang, kita kena buat perbandingan dengan berdasarkan data yang kita sudah dapat tu. Okey, 2 tahun ini dari tahun 2016 ke 17. Kita cuba tengok kadar inflasi dia dulu. Okey, yang ini. Sila beritahu saya kadar inflasi dia macam mana? Berkurang.
Okey, berkurang ya. Saya buat catatan sikit. Dan belum habis lagi, dia nak kita tengok kadar pertumbuhan ekonomi juga pada jawapan B2 Roman. Okey, B2 Roman kita cari dulu. Yes, tengok yang ini. Yang ini macam mana? Juga berkurang. Okey, kalau dua-dua pun berkurang, itu menunjukkan hubungannya apa? Hubungan positif. Yes, okey. Jadi jawapan anda untuk jawapan C dan D, anda pun terus nyatakan. Okey, wujudnya hubungan positif. Selain daripada positif, kita boleh ganti dengan lagi satu perkataan. Apa itu? Langsung. Yes, good. Langsung. Anda boleh pilih sama ada guna perkataan positif ataupun langsung. Beritahu, wujudnya hubungan positif ataupun langsung antara kadar pertumbuhan ekonomi dan kadar inflasi. Salin balik soalan itu. Bagi tahun apa-apa. Kalau anda nak huraikan dengan lebih lanjut, anda sebenarnya boleh bagi tahulah data dia tu berapa. Maksudnya contoh anda boleh huraikan macam ini. Okey, di mana anda kata kadar inflasi telah menurun daripada 9.09% kepada 8.33%. Sedangkan kadar pertumbuhan ekonomi juga turun dari berapa ke berapa. Anda boleh nyatakan data ini. Okey, jadi yang penting untuk soalan C ini, pastikan anda ada sebut sama ada positif ataupun langsung. Okey, jadi kita tengok semulanya soalan yang ditanya dekat sini. Okey, yang pertama kadar inflasi. Yang ini anda pernah belajar dalam bab 1 punya rumus dia. Okey, lepas tu indeks nilai wang. Okey, ini yang baru punya. Baru anda belajar dalam bab 5. Okey, kemudian kita sambung lagi. Okey, yang mana hijau pernah belajar punya. Okey, lepas tu kita sambung lagi. KDNK benar. Anda pun pernah belajar dalam bab 2. Okey, kadar pertumbuhan ekonomi ini pun pernah belajar dalam bab 1 ada, bab 2 ada. Okey, bermaksud daripada perbincangan soalan kuantitatif 1 ini, hanya satu perkara baru yang anda baru nampak, iaitu indeks nilai wang. Yang benda lain semua anda pernah belajar punya. Cuma sekarang kita ulang kaji balik. Okey, apa yang anda telah belajar dalam bab 1. Okey, maka selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 1 ini. Okey.